Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Muslimin dan muslimat para penonton sekalian, alhamdulillah kita teruskan dengan jadual tazkirah kita pengembaraan ke alam akhirat, al-alamul akhir. Alhamdulillah kita telah selesai perbincangan tentang keluarnya manusia daripada kubur dan berlakunya kematian manusia. Sambungan kita pada siri yang ke-10 ini an-nafkhu fis-sur, iaitulah tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala ini di antara permulaan qiyamus sa'ah. Berlakunya kiamat itu dengan tiupan sangkakala. Maka ketika itu berubahlah segala keadaan dan bergoncanglah dunia ini. Jadi dalam perbincangan ini kita akan ambil mula-mula berlakunya tiupan sangkakala, kemudian mati segala yang bernyawa yang ada atas dunia ini. Kemudian insya-Allah kita akan pergi kepada al-ba'tsu wan nusyur, kebangkitan manusia dan perhimpunan manusia di mahsyar. Timbul lagi soalan tentang apa itu sur. Sur yang dikatakan sur ataupun sangkakala tu, tiupan tu. Macam mana kita nak tiup tu? Dan siapa yang meniupnya? Berapa kali tiupan? Dan beza jarak di antara dua tiupan itu berapa lama? Ini perbincangan dia insya-Allah. Maka as-sur, sangkakala dipanggil serunai itu, iaitulah qarnun, macam tanduk. Tanduk dulu orang buat serunai tiup. Bersama tanduk yang akan ditiup oleh Israfil, wallahu alam. Kalau baca dalam buku ni orang buatlah gambar-gambar tanduk dia tu nak suruh nampak. Sur tu maknanya macam ni. Macam serunai. Serunai daripada tanduk yang dibuat tiup. Asal daripadanya diambil daripada tanduk kambing, kan? Tanduk kambing tu dia buat serunai. Wa qad jaa a'rabiyyun ila nabi sallallahu alaihi wasallam fas'alahu masur. Ada orang Badui mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, apakah itu sur? Wa nufikha fis sur, apakah itu serunai? Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qarnun yunfakhu fi, tanduk yang ditiup dalam tu. Jadi tanduk apa, wallahu alam, apa yang nak dilakukan. Bagaimana, kita kata Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Yang penting kita bersedia untuk ditiup oleh Israfil kalau kita hidup pada saat itu, ataupun kita bersedia ditiup ditarik oleh malakul maut kalau kita tak sempat dengan tarikh wa nufikha fis sur. An-nafikh, siapa yang meniupnya? Siapa yang tiup? Jawabnya Israfil. Hija dianya huwa al-malakul muwakkal, malaikat yang telah dilantik oleh Allah Azza wa Jalla untuk hija dianya tiup serunai ni. Tu ya. Daripada permulaan dunia lagi pun duduk tunggu serunai itulah dia tu. Dan dia sangat bersedia untuk meniupnya saat demi saat, menunggu dia. Menunggu arahan daripada Allah Azza wa Jalla. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan persiapan, kata orang siap siaga. Israfil semenjak Allah Ta'ala cipta dia untuk nak tiup ni, ketika tu dia duduk tunggu nak tiup, kerja dia nak tiup. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata, inna tarafa sahib as-sur, mata, dia kata ni tarafahu ay ainahu, mata Israfil semenjak Allah Ta'ala lantik dia untuk meniup serunai sangkakala ni, daiman yanzuru nahwal arsh, mata dia duduk tengok ke arsh, makhafata an yu'mar, dia bimbang takut marinya arahan Allah Azza wa Jalla, tengah dia duduk kelip mata. Mata dia pakai tak kelip, duduk tengok ke arsh, menunggu arahan. Kana ainai kaukabani durriyan, dia kata. Mata dia tu seperti
ka'annahuma najman aziman, macam dua bintang yang besar duduk tengok ya ke aras, menunggu arahan. Sangat orang panggil sangat bersiap sedia untuk meniupnya. Masya-Allah tabarakallah. Hadis ini dalam rawahul Hakim. Lebih-lebih lagi apabila sudah banyaknya berlakunya tanda-tanda kiamat, tentulah Israfil sangat-sangat bersedia sekarang. Kalau daripada dulu lagi pun mata dia duduk tengok ke aras menunggu arahan daripada Allah Azza wa Jalla, kan? Bagaimana dengan zaman yang mutakhir ini? Tentu dah dia lagi-lagi tunggu. Allahu akbar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa an'am wa qad iltaqama sahibul qarnil qarna." Allahu akbar. Bagaimana aku nak bernikmat-nikmat, bersenang-senang hidup ni sedangkan tuan peniup serunai sudah sangat bersedia. Wahana jabhatahu wa asgha sam'ahu. Jadi mata dia tu duduk tengok ya, menunggu arahan Allah Azza wa Jalla. Qala al-muslimun, bila dengar orang Islam dengar Israfil sedang bersangat-sangat sedia nak tiup sangkakala ni, orang-orang Islam tanya, fa kaifa naqul ya Rasulullah? Bagaimana kita nak kata Rasulullah? Keadaan sangat gawat ni, kita nak baca apa? Dengar ni para jemaah sekalian. Kalau kita rasa cemas, rasa bimbang, rasa gawat, rasa apa mana, kita baca. Nabi kata, qulu, mu baca. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kata belakang. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tawakkalna 'ala Allah. Tawakkalna 'ala Allahi Rabbana. Maka kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kerja kita ni, kita baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, tawakkalna 'ala Allah. Kita bertawakal kepada Allah Ta'ala. Jadi apa saja pun, kita tengok angka corona, COVID ni meningkat ke, tengok suasana orang pengembunuhan jenazah menakutkan, kita kata hasbunallahu wa ni'mal wakil, tawakkalna 'ala Allah. Kita bertawakal kepada Allah Ta'ala dan kita serahkan urusan kita ni kepada Allah Azza wa Jalla. Tak mampu dah kita nak buat pada saat itu, apa yang kita nak buat lagi? Israfil sudah nak tiup sangkala dan zaman kita ini pun bila kita takut, bila-bila saja. Kan dalam Allah Ta'ala sebut dalam Quran cerita Ahzab, qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sahabat-sahabat kata hasbunallah, Nabi kata hasbunallah, sahabat kata hasbunallah. Sayyidina Ibrahim AS ketika nak campak dalam api, hasbi Allah. Gitulah, man hasbiya itu kalau seorang dia, kalau kita ramai kita kata hasbuna. Itu lafaz menunjukkan seorang yang ramai. Kalau seorang kita kata hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kalau kita ramai hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahu akbar. Hada hadis rawahu Tirmizi. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan kepada tiupan serunai sangkakala ini, iaitulah tiupan ini hakiki, akan didengari oleh semua makhluk yang ada pada saat itu yang hidup. Semuanya akan dengar, lepas pada itu mereka akan gebah, maghsyian, dia akan mati. Faza'. Di antaranya surah Az-Zumar ayat 68. Qala Allah Ta'ala, wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Apabila ditiupnya serunai, sa'iqa man fis sama, gebah habislah orang di langit, mereka yang di langit dan mereka yang di bumi. Illa man syaa Allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Ada beberapa kumpulan yang ditangguhkan ataupun tidak terkesan dengan tiupan itu. Dalam ayat surah An-Naml, wa yawma yunfakhu fis suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard. Surah Yasin, wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Kan apabila ditiup serunai, fa idzahum minal ajdas, keluar mereka daripada kubur berduyun-duyun. Allahu akbar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, summa yunfakhu fis sur, kemudian ditiupnya pada serunai sangkakala. Fala yasma'u ahadun illa asgha litan wa rafa'a litan. Semua orang hak dengar tu angkat kepala. Nak dengar suara ni. Qala wa awwalu man yasma'u, di antara orang pertama yang dengar serunai ini, rajulun yalutu hauda ibilihi,
Seorang sedang duduk bersihkan dia punya ataupun sedang baiki kolam dia. Kolam tempat unta dia minum. Mana kalau tengok kolam unta ni makna orang di negeri Arab dulu dengan. Ha. Fayas'aq wa yas'aqun nas. Maka dia rebah, habis orang lain pun rebah. Masya-Allah, hadis ni dikeluar oleh Imam Muslim. Itu dalil-dalil yang jelas kepada kita bahawa kita kena beriman dengan dengan tiupan sangkakala ni, tak boleh tidak beriman. Baik, berapa kali kah tiupan sunai sangkakala? Berapa kali? Israfil alaihi salam akan tiup 2 kali. Nafkhataini azimataini, 2 kali tiupan yang sangat besar. Tiupan yang pertama dia panggil nafkhatul faza' wasa'. Tiupan menyebabkan orang terkejut dan rebah habis. Iaitu tiupan yang mematikan semua yang hidup di kalangan makhluk yang ada atas dunia ni, mati belaka. Dan binasanya alam ini. Maka binasalah. Matilah dengan tiupan ini manusianya, jinnya, malaikatnya, hayawan-hayawan, burung-burung, hasyarat, binatang-binatang yang kecil ni. Semuanya sudah mati. Wala yabqa illa al-azizul jabbar jalla wa ala. Yang tinggal, yang kekalnya Allah azza wa jalla. Dan itu tiupan yang pertama. Tiupan yang kedua, nafkhatul ba'thi wan nusyur. Tiupan menghidupkan balik, kumpul balik manusia-manusia yang sudah berada dalam kubur. Tak kiralah orang panggil di alam kubur, siapa dia yang dikuburkan atau tak kubur tak kira. Ni kalau dia orang yang kena tiupan yang pertama ni tak ada kubur dah dianya. Mati berguling situ ya. Dunia pun menjadi gelap. Sebagaimana kita dah bincang-bincang dulu dalam siri yang lepas kan. Ataupun runtuhnya matahari, bertaburannya bintang apabila berlakunya kiamat setelah bangkitnya manusia. Maka nafkhatul ba'si wan nusyur minal qubur, manusia ni akan hidup semula selepas daripada itu. Maka Allah Ta'ala sebut cerita 2 tiupan serunai sangkakala ini, iaitu ketika disebut tentang surah Az-Zumar ayat 68, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Semua sekali di bumi dengan langit semuanya akan rebah belaka kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian apabila ditiup sekali lagi, maka bangun habis orang. Jadi dalam perbincangan kita yang lepas, illa man syaa Allah kan. Kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Taala, ada yang mengatakan malaikat, ada yang menyebut. Dalam siri yang lalu kita dah bincang tentang 8 perkara yang dikatakan yang tidak rusak tu, yang tidak rusak. Jadi ada orang tanya macam mana tak rusak, sedangkan di sini semua sekali rusak. Jadi ada yang mengatakan sebab contohnya syurga dibuat bukan untuk dirusakkan, sebab sudah siap dah dia tu. Neraka sama juga. Hur, bidadari duduk dalam tu dah. Jadi dia termasuk di kalangan makhluk-makhluk yang tidak dirusakkan lagi sebab dia sudah selesai. Penciptaan dia memang untuk terus ke akhirat. Dan dia pun tidak duduk di alam yang kita duduk hari ini. Wallahu alam, itu di antara huraian yang disebut oleh para ulama. Baiklah. Kita pergi kepada beberapa ayat lagi, contohnya dalam surah Yasin yang kita baca tadi. Wa nufikha fis-sur fa idza min ajdasi ila rabbihim yansilun. Kemudian Allah Taala namakan dengan tiupan yang pertama dengan ar-rajifah. Yauma tarjufur rajifah. Hari yang menggoncangkan dunia ni. Mati habis. Tiupan yang kedua, tatba'uhar radifah. Diikuti dengan hidup semula. Dalam surah An-Nazi'at ayat 6 dengan ayat 7. Baik. Timbul lagi soalan, berapa tempoh jarak antara 2 tiupan?
Di antara tiupan yang pertama dengan yang kedua, berapa lama? Lam ya'ti nassun sarihun, tidak ada nas yang jelas menyebut tempoh di antara dua masa, dua jarak tiupan itu. Cuma ada satu isyarat dalam hadis yang diriwayat oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Ma bainan nafkhataini arba'un. Di antara dua tiupan sengkakala yang pertama dengan yang kedua 40. Qalu ya Abu Hurairah arba'una yawman, 40 hari ke? Qala abaitu, aku tak boleh ulas. Kalau bahasa kita sekarang ini, no comment. Orang tanya dia, 40 bulan? Qala abaitu. 40 tahun? Qala abaitu. Mana aku tak boleh nak ulas. Aku dengar 40 je. Mana saya nak Abu Hurairah tidak mentahdidkan, tidak menetapkan 40 tu 40 apa. Kemudian selepas pada 40, wallahu alam 40 hari ke 40 bulan ke 40 tahun, summa yunazzilullahu minas sama'i ma'an. Kemudian Allah Taala turunkan daripada angin, daripada langit air, maka fayambutun. Air ini bila kena makhluk-makhluk yang sudah mati tadi hidup balik. Kalau kita manusia ni benih kita lah. Ajbuz zanab yang kita dah bincang hari tu keluar balik. Kama yambutul baqal. Nabi buat bandingan sebagaimana tumbuhnya sayur-sayuran. Pokok-pokok sayur tumbuh cepat kan? Zoom naik. Allahu akbar. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi semua tubuh kita ni sudah dimakan oleh tanah kecuali ajbuz zanab, ekor tulang belakang kita tu. Dalam hadis lain kan Nabi kata walaysa minal insani syai' illa yabla. Tidak ada dalam manusia ni kecuali semuanya rusak, illa azman wahidan la ta'kulul ard abadan. Kecuali satu jenis tulang kita ni dia panggil tulang ujung sulbi kita tu tidak dimakan oleh bumi, wa huwa ajbuz zanab. Nabi kita nama ajbuz zanab. Wa minhu yurakkab. Daripada dialah dihidupkan balik manusia pada hari kiamat, sebagian dalam hadis yang muttafaqun alaih. Baik. Hari apakah hari tiupan serunai sengkakala? Tanda para jemaah sekalian. Ini fakta satu-satu kita baca. Kilan nafkhataini, dua-dua tiupan serunai itu yaumul Jum'ah, pada hari Jumaat. Berapa lama? Tadi kita dah bincang. 40. 40 apa? Wallahu a'lam. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan sebaik-baik hari kamu hari Jumaat kan. Fihi khuliqa Adam wa fihi qubida wa fihi nafkhah wa fihi sa'qah. Maka pada hari Jumaatlah akan berlakunya tiupan itu, dan pagi Jumaat juga akan berlakunya tiupan serunai sengkakala. Jadi kata di para ulama istinbat daripada hadis ni, dia kata kila dua-dua tiupan itu semuanya hari Jumaat. Dalam hadis lain kata la taqumus sa'ah illa fi yaumil jumu'ah. Tidak berlaku kiamat kecuali pada hari Jumaat. Tidak berlaku kiamat kecuali hari Jumaat. Karena itulah hayawan-hayawan pada pagi Jumaat dia duduk tunggu dulu. Sehinggalah matahari cerah barulah dia yakin tak kiamat lagi. Masya-Allah tabarakallah. Jadi orang yang pertama sekali, siapa dia orang yang pertama sekali mula-mula dengar nafkhatus sa', ada orang yang masya-Allah tabarakallah sebagaimana kata di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, wala taquman as-sa'ah wa qad nashara ar-rajulani saubahuma. Waktu berlakunya kiamat tu ada orang tengah duk jemur kain, tak sempat nak angkat. Ada orang sedang berjual beli, tak sempat nak ambil. Ada orang tengah duduk perah susu unta, tak sempat nak minum. Ada orang tengah duduk bersihkan dia punya kolam unta, tak sempat, tak siap. Masya-Allah tabarak. Ada orang tengah nak ambil makanan, tengah nak suap makan, pom, mati. Allahu akbar. Hadis ini dalam Bukhari. Maknanya didengari oleh semua orang dalam keadaan mereka sedang bersiap-siap, tak tahu apa. Pasal itulah dia kata faj'ah. Kiamat tu mari tiba-tiba. Tiup, orang tengah nak makan, orang tengah nak beli, orang tengah duduk, macam-macam perbuatan yang Nabi sebut dalam hadis tadi. Masya-Allah tabarakallah.
Bagaimana keadaan orang yang beriman ketika berlakunya tiupan sangkakala? Yang pertama, bagaimana? Kita dah tengok dah bagaimana suasana yang berlaku ketika itu huru-hara. Maka Nabi SAW bagi tahu dalam hadis panjang, Nabi kata Dajjal keluar dan dia duduk selama 40. Jadi ada kata 40 hari Dajjal ni. Tapi 40 dia tu panjang masa dia. Hari yang pertama Yauman Kasanah. Hari mula-mula tu macam setahun lama masa dia. Yauman, patu hari pula macam sebulan. Patu hari mana 40 tahun dia tu macam mana kita tahu. Yang penting 40 tahun. Kemudian dia bertemu dengan Nabi Isa AS. Kemudian lepas pada itu Allah Ta'ala hantar mari rihan baridatan min qibalis shimal. Angin sejuk mari daripada shimal. Fala yabqa ala wajhil ardi. Ketika itu tak ada lagi orang yang beriman di atas muka bumi ini yang ada misqala zarrati, ada sedetik iman dalam hati dia, illa qabadatu. Angin itu akan ambil semua, tarik semua, mati. Allahu Akbar. Dia ada orang duduk dalam gua di bukit, angin akan pergi juga matikan dia. Maknanya orang beriman mati sebelum ditiup serunan sangkakala. Fayabqa shirarun nas fi khiffatit tayr wa ahlamis siba'. Yang tinggal lagi masa tu, di saat orang yang nak berlakunya kiamat itu, tinggal lagi manusia yang jahat. Perangai seperti harimau, seperti macam serigala, kan? Allahu Akbar. Ini yang kita takut. Apa ni? Perangai harimau tu macam serigala, tak tahu benda baik, tak tahu benda mungkar, tidak ingkar benda mungkar. Maka syaitan pun mari. Mu ikut aku semua. Mereka kata, apa dia aku ikut? Dia kata, apa mu nak ikut aku? Dia kata, ikut. Sekitar semua berhala berlaku. Pasal itulah Nabi kata, tidak berlaku kiamat ni kepada dia lokak bil lokak. Mana orang-orang yang tak baik, ya ada. Masya Allah, tabarakallah. Summa yunfakhu fis sur. Maka pada ketika itulah, makna orang yang baik-baik ni, orang yang beriman sudah mati awal. Mati awal ditiup dengan angin yang sejuk tadi. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala hantar mari. Bila mati semua orang, maka Allah Ta'ala hantar mari hujan. Ka'annahu at-til. Til makna hujan renyai-renyai. Hujan yang butuh ajsad nas. Maka pada ketika itu tumbuh baliklah manusia ni daripada ajbu zanab, hidup balik. Masya Allah, tabarakallah. Summa nufikha fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Mana tiup kali yang kedua tu bangun habis dah. Allahu Akbar. Summa yuqalu ya ayyuhan nas, manusia, halumu ila rabbikum waqifuhum innahum mas'ulun. Pergi semua. Pergi berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan keluarkanlah orang-orang yang nak pergi ke neraka. Wal iyazu billah. Maka diceritakan bahawa daripada 1000 orang 999 ahli pergi ke neraka. Wal iyazu billah. Hadis ini dalam Muslim. Maka ada sebahagian ulama mengatakan 3 kali tiup. Tiup yang pertama faz'ah, kejut dulu. Tiup yang kedua mati. Tiup yang ketiga barulah bangkit semula. Kita kata wallahu alam, ada disebut dalam kitab-kitab akidah, tetapi yang masyhur sebut di sini 2 kali je. Tiup yang pertama tu mati habis. Illa masya-Allah, kecuali yang ditetap oleh Allah Taala. Kemudian tiup yang kedua semuanya bangkit semula. Itu di antara suasana yang berlaku muslimin dan muslimat sekalian. Baiklah, kita pergi kepada perbincangan yang kedua. Setelah selesai 2 tiupan sangkakala, kita pergi kepada al-ba'su wan nusyur. Iaitulah dibangkit semula dan dihimpunkan manusia. Dibangkit semula dan dihimpunkan balik manusia. Apa makna bangkit? Bangkit itu maknanya manusia dikeluarkan orang-orang yang sudah mati daripada kuburnya dan dihidupkan orang-orang yang mati tadi hidup balik. Masya Allah, tabarakallah. Tak kira lah dia mati mana, dalam perut ikan ke, mati terbakar ke, ataupun hak mati bergelimpangan pada saat berlakunya kiamat tadi. Semuanya akan bangun semula. Masya Allah, tabarakallah. Dalil-dalil tentang berlakunya wuqu'ul ba'zi, dalil dibangkit semula itu banyaklah. Kerana dia termasuk dalam usulul aqidah. Usul aqidah. Mana orang
beriman kepada Allah Ta'ala, wajib dia kena percaya dengan kebangkitan semula. Siapa dia tak percaya, siapa dia ingkar, maka orang itu dikira orang kufur. Masya Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Kan? Dalam surah Al-Anbiya 1:4. Dalam surah Sajadah yang selalu kita baca pada pagi Jumaat, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un. Bangkit semula. Jadi banyak hadis. Sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yub'asu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba itu dibangkit mengikut apa yang dia mati. Mati atas beriman, mati orang beriman. Mati dalam kafir, na'udzubillah, dia bangkit sebagai orang yang kafir ataupun munafik, wal'iyazubillah. Dan ada juga dalam hadis lain, hadis Ibnu Majah, yub'asun nas 'ala niyyatihim. Manusia itu dibangkit mengikut niat dia. Hadis ni panjang. Hadis orang yang kena ditelan oleh bumi ketika nak pergi runtuhkan Kaabah, kan? Maka ketika itu dalam rombongan tu ada orang baik-baik, orang nak pergi Mekah, rombongan. Tergelar sekali. Jadi sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, mereka tu orang baik macam mana? Nabi kata, yub'asu 'ala niyyatihim. Allah Taala bangkit mengikut niat dia. Walaupun bercampur sekali dengan pokok kafir hak jahat tu, tapi dia dibangkit mengikut niat dia. Dia nak pergi Mekah bukan kerana nak runtuh Kaabah, dia pergi Mekah kerana nak umrah, kerana nak ziarah, maka dia bangkit dalam keadaan yang aman, insya-Allah. Baiklah. Di antara tanda-tanda secara realitinya tentang kebangkitan semula, apa tanda yang kita nak tengok para jemaah sekalian? Di antara tanda yang besar yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita sekalian, iaitu inzalul matar. Allah Ta'ala turunkan hujan ke atas bumi yang sudah mati. Apa makna bumi mati? Makna bumi yang tak ada tumbuh-tumbuhan. Bila turun hujan, Masya Allah, tabarakallah, kita tengok bumi menghijau. Hijau balik. Orang panggil comel semula, kan? Maka itu tanda. Kita pun kalau kita tengok bumi hijau, daripada dia kering, naik, subur, kita kena mikir, lagu ni lah. Macam ni lah kita esok di akhirat esok, Allah Ta'ala nak bangkitkan kita semula, inilah cara dia. Jangan duk main. Allah Ta'ala sebut dalam suratul A'raf, kan? فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Kami turunkan air hujan, kan kami keluarnya tumbuh-tumbuhan. Demikianlah kami keluarkan orang mati apabila berlakunya kiamat esok. La'allakum tadhakkarun. Mudah-mudahan kamu mengambil peringatan. Suratul A'raf ayat 57. Dalam hadis Abi Razin radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, kaifa yuhyi Allahul mauta? Dia tanya, Rasulullah, bagaimana Allah Ta'ala hidupkan orang mati, macam mana cara? Faqala ama marata bil wadi mumhilan summa tamuru bihi khadiran summa tamuru bihi mumhilan. Dia kata, pernah tak lalu kat wadi ni tengok kosong, tak ada apa. Lepas tu lalu pula musim lain pula, lepas kena hujan hijau. Gi pula musim panas, kering, tak ada apa. Nah, kazalika yuhyillahul mauta. Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, demikianlah Allah Taala nak hidup orang mati, itu je cara dia. Mudah memikir macam-macam. Itu salah satu daripada tanda-tanda realiti. Kita nak ihyakan, nak hidupkan hati kita supaya berfikir, ini cara dia. Inzalul matar. Kemudian kita pula istidlal, kita juga ambil dalil dengan Allah Ta'ala penciptaan, yang Allah Ta'ala cipta makhluk awal-awal dulu. Maka Allah kata apa? Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Kami mula dulu sekarang kami ulang balik. Apa susahnya? Masya Allah, tabarakallah. Kan? Dalam suratul Rum Allah kata, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi. Allah Ta'ala yang mula ciptaan makhluk, kemudian dia ulang balik. Lebih mudah. Masya Allah. Dulu pun mudah dah. Cuma nak cerita kepada kita supaya otak kita memikir. Kalau benda ada dah, ulang balik lagi senang. Yang ketiga, ihya
Allah Ta'ala hidupkan sebahagian daripada orang mati. Kan? Di antara ceritanya, Alhamdulillah, dalam di antara kisah dia, kisah Baqarah, zaman Nabi Musa AS, kan, bila orang ni berlaku, anak saudara ni lambat tunggu pakcik dia mati, dia nak harta pesaka, dia pergi bunuh. Bala habis kampung. Dia kata, apa kita duduk kelahi je, kita ada Nabi. Pergi jumpa Nabi Musa. Nabi Musa AS kata, izbahu Baqarah. Dia sembelih lembu ke? Dia kata, Musa ni main-main kita ni. Oh, akhir sekali tanya, hidup balik. Kadzalika yuhyillahul mauta. Demikianlah Allah Ta'ala hidupkan orang mati. Ada juga cerita marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Kan? Cerita orang hok mari tanya Tuhan tu. Bagaimana Tuhan nak hidup orang mati ni? Jadi dia lalu ke atas qaryah yang mati, kemudian kita tengok hidup balik. Nabi Ibrahim AS juga pernah tanya, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjuk aku macam mana hidupkan orang mati. Maka Allah Ta'ala perintah Nabi Ibrahim ambil burung. Kan? Cincang-cincang pergi tok atas tok. Akhir kali burung mari balik. Hidup. Itu kuasa Allah Ta'ala. Jangan duduk pelik kat Ibrahim. Alhamdulillah, dalam sebuah buku, tajuk dia Rukun Iman. Buku ni ditulis oleh beberapa orang pensyarah saya di Universiti Madinah dulu. Dan Alhamdulillah, anak usahakan dengan pelajar-pelajar terjemah buku ni. Tajuk dia Rukun Iman. Buku ni sangat menarik para jemaah sekalian. Untuk mendapat buku ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam satu website. Nama dia Islam House. Tulis islamhouse.com. Cari bahasa Malaysia. Kalau nak bahasa Inggeris pun ada, bahasa Jepun tak tahu ada ke tak. Tapi bahasa-bahasa lain ada. Bahasa macam-macam bahasa ada. Cari bahasa Melayu atau bahasa Malaysia, tulis Rukun Iman. Boleh download, ambil percuma je. Dalam tu ada 8. Kalau tak silap saya lah. Lama dah terjemahan. Ada tanda-tanda Allah Ta'ala hidup balik orang yang mati. Untuk nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala berkuasa nak hidup balik kamu. Tapi kita hari ni, contohnya orang Jepun di antara orang yang banyak bunuh diri, walaupun dia belum lagi selesai buat nyawa, tapi itu dia panggil kelemahan manusia. Baik. Tanda yang ketiga, bagaimana Allah Ta'ala berkuasa mengeluarkan sesuatu daripada benda yang sebaliknya. Benda lawan dia. Contohnya, api keluar daripada mana? Api keluar daripada pokok. Kan? Pokok tu basah tapi kita keluar api. Tengok. Boleh Tuhan buat. Berapa dah tanda kita ni? Yang keempat tu. 1, 2, 3, 4. Yang kelima, Allah Ta'ala berkuasa menciptakan langit dengan bumi ni. Takkanlah dia tak bercipta nak ulang balik benda itu. Baiklah para jemaah sekalian. Itu di antara tanda-tanda. Kemudian kita pergi pula keadaan orang dalam kubur. Kan? Orang dalam kubur ni, kita kira lah sama ada dia mati secara tabi'i ini macam biasa dikebumikan ataupun tidak dikebumikan dalam bumi dengan sebab-sebab tertentu, maka mereka semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dibangkit oleh Allah Azza wa Jalla. Macam cerita panjang yang Nabi kita cerita. Orang zaman dulu ni, dia beriman. Dia banyak ada harta, ada anak. Tapi bila nak mati, dia pesan kepada anak dia. Dia kata, kalau ayah mati, aku ni tak banyak amalan ni, aku takut. Habis, mau bakar mayat aku, kamu ni debu pergi tabur di tengah padang tu, biar hangi buat lari. Supaya Allah Ta'ala tak dapat nak azab aku. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Bila mati, anak dia buatlah wasiat ayah dia tu. Maka Allah SWT kumpul balik dia punya debu-debu tadi, hidup balik. Tuhan pun tanya dia, hamba aku, apa sebab membuat lagu ni? Kenapa? Ma hamalaka ala hadza? Oh, dia kata, ya Rabbi, khashituka ya Rabb. Aku buat ni sebab aku terlalu takut padamu. Maka Allah Ta'ala maafkan dengan sebab perasaan itu. Jadi hadis ni sahih, dikeluar oleh Imam Bukhari, tapi bukan menjadi satu. Bila kita takut, kita kena bakar tu pula. Nak ceritanya, walaupun dibakar, dia hidup balik. Masya Allah, itu salah kita. Baik, kita berpindah kepada kaifiyatul ba'si. Bagaimana ke manusia itu dihidup balik? Jawabnya macam tadilah. Semua sekali manusia ni mati, kemudian Allah Ta'ala hidup balik. Macam mana hidup balik tu? Kan? Kama bada'na awala khalqin nu'idu.
manusia daripada ajbuz zanab dia tu. Apa dia? Tulang sulbi apa panggil? Ekor dia tu. Maka Allah Taala hidupkan balik, tumbuh semula sebagaimana Nabi kita buat banding dengan sahabat tadi, sebagaimana pokok-pokok tu tumbuh apabila turunnya hujan. Kita kata masya-Allah, Allah Taala turunkan air hujan, ma'ul hayat, jadi hidup balik orang. Masya-Allah, senangnya bagi Allah Subhanahu Taala. Dia buat apa? Itu kuasa dia. Masya-Allah, tabarakallah. Baiklah. Jadi tubuh-tubuh kita ni tumbuh seperti sebagaimana tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Dalam kitab kita ni dia buat ni gambar. Kalau tuan-tuan nampak lah, kalau tak nampak pun jauh sangat ni. Kan ni tengok tu. Gambar ajbuz zanab dengan bandingan kita jadi manusia tu. Gitu. Tak apa. Kalau boleh nampak. Kan? Nampak ajbuz zanab dia panggil. Wallahu a'lam, itu gambaran. Tapi gambar sungguh lah daripada tulang belakang orang tu. Ujung tu hak ekor. Baik. Timbul soalan, adakah kejadian yang kedua berbeza dengan kejadian yang pertama? Jawab dia, yang zahir daripada dalil-dalil nas-nas syarak, daripada Al-Quran dengan sunnah, bahawa tabiat kejadian selepas daripada dibangkit daripada mati itu berbeza dah daripada tabiat yang dulu. Mungkin rupa kita mungkin sama, tapi besar dia punya kadar tu berbeza. Macam-macam lah. Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Di antaranya, perbezaannya, mata kita atas dunia ni, kita tak nampak jin, tak nampak syaitan, tak nampak malaikat kan. Tapi pada hari kiamat esok kita nampak. Tengok Allah Ta'ala sebut, laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Surah Qaf ayat 22. Fakashafna 'anka, kami buka daripada kamu sekarang ni ghita', penutup. Sekarang ni mata kita tak nampak. Insya-Allah malaikat ada dalam majlis ilmu kita ni, kan? Sebab itulah saya kata, walaupun di zaman PKP, tapi pihak pengurusan agama kata, Imam Bilal kena pergi solat juga di masjid 3 orang. 4 orang kena solat. Pasal apa? Orang tanya, apa solat? Baik solat di rumah. Imam pun ada anak isteri juga. Kita kata tak boleh. Dalam masjid itu penuh dengan para malaikatnya, para jinnya ada. Dia tanya, jin tak kena PKP ke? Kata, mana tahu aku. Tak. Kalau nak tahu, ni di akhirat esok kita nampak mereka. Nampak malaikat, nampak semua. Yang kedua, kejadian yang baru, ahli-ahli syurga tak ada air liu, tak ada air inguh, tak ada. Tak ada tandas, tak berak, tak kencing, tak ada. Yang keempat, manusia ni walaupun di akhirat esok dahaga yang amat sangat, mereka tak akan mati lagi kali yang kedua. Tak ada lah. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang-orang derhaka yang dibakar tak mati juga. Hancur, hidup balik. Hancur, hidup balik. Itulah rutin hidup mereka. Jadi para jemaah sekalian, siapakah orang yang pertama yang keluar daripada kuburnya? Siapa dia? Kata Nabi SAW, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku ni penghulu bagi anak Adam pada hari kiamat. Wa awwalu man yanshaqqa anhul qabr. Orang pertama keluar daripada kubur, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Orang yang pertama yang beri pertolongan kepada umat, orang yang pertama yang mendapat pertolongan daripada Allah. Hadis ini rawahu Muslim. Mana jelaslah kepada kita, Nabi kita orang yang pertama keluar. Kemudian diikuti oleh Ahlul Baqi' dan lain-lain lagi. Kan, masya-Allah tabarakallah. Ada juga satu kisah tentang orang Islam balah dengan Yahudi. Dia balah Yahudi. Yahudi kata, Yahudi hebat. Nabi Musa hebat. Orang Islam kata, Nabi kita. Mata Yahudi apa ni? Lepas tu orang Islam tu tapa muka Yahudi tu bala. Yahudi pergi report ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, la tukhayyiruni ala Musa. Mu jangan duk belawai aku dengan Musa kak. Ketika manusia bangkit di akhirat esok, akulah orang yang pertama sedar bangkit. Fa iza Musa batisum bijadi. Tapi aku tengok Nabi Musa ada dah duduk pegang di kaki aras. Aku tak tahu dia dulu ke aku dulu. Masya-Allah tabarakallah. Ataupun dia termasuk di kalangan orang yang istisna Allah. Allah kata kecuali illa masya-Allah tadi. Wallahu alam. Yang pentingnya itu. Maka Nabi kata aku tak tahu dia dulu ke aku dulu. Tapi Nabi kata aku di antara orang yang pertama yang keluar daripada kubur.
Maka hukum orang yang ingkar bil ba'si, jawabnya kafir lah orang itu. Sebab apa? Sebab sudah jelas di dalam usulul iman, kita orang beriman ini mesti beriman kepada hari akhirat. Jadi para jemaah sekalian, itulah di antara kisah yang kita bincang hari ini. Bagaimana suasana tiupan dua serunai sangkakala. Yang pertama. Dan yang kedua, jarak dia arba'una, tak tahu 40 apa. Abu Hurairah tak nak cerita. Kemudian apabila orang yang pertama bangkit, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga telah membawa berdengar beberapa dalil-dalil naqli dan juga dalil akli yang Allah Taala tunjuk kepada kita tentang kuasa Allah Taala untuk membangkit semula manusia daripada kuburnya dan dibangkit semula dan sedar balik. Itu dah di antara perbincangan kita pada hari kali ini. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, apabila mereka ni sudah berlaku sekalian, bagaimana, di manakah tempat berkumpul? Bila kita bangkit di akhirat, nak kumpul di mana? Apa yang terjadi di sana? Dan bagaimana keadaannya? InsyaAllah, ahwalu qiyamis sa'ah, keadaan huru-hara berlakunya kiamat, InsyaAllah kita sambung dalam perbincangan kita besok. Jadi para jemaah sekalian, jangan lupa sambungan kita besok, kita sambung kepada keadaan hari kiamat. InsyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.